Ya, sahaja kan, sanggup tinggalkan kebun dia, dah lama dia perjuangkan, dah lama dia bina pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu cerita. Cerita kedua, hebatnya sahabat ni. Pada zaman Umar Al-Khattab, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Huzafah, terkenal di kalangan raja-raja Rom dan Parsi tentang kehebatan sahabat-sahabat Nabi yang macam tak masuk akal ini. Dan ada di antara raja-raja Rom dan Parsi nak sangat jumpa sahabat ni, tapi dia tinggal sikit zaman tu, tak beramai sangat dah. Ya? Maka Abdullah bin Huzafah ni antara sahabat yang masuk pergi berperang dengan satu kumpulan tabi'in. Tabi'in ni yang tak pernah jumpa Nabi, dia pernah jumpa sahabat saja. Maka ditakdirkan mereka tewas dan mereka ditangkap oleh Raja Rom. Bila mereka ditangkap oleh Raja Rom, maka Raja Rom dimaklumkan ada seorang sahabat bersama-sama dengan tawanan kita. Raja Rom jadi seronok. Wah, ini aku nak tengok ni, aku tak pernah jumpa yang kata hebat sangat, companions of the prophets ni. So kali ni kita dapat jumpa, nak tengok hebat lagu mana mereka ni. Ya. Kemudian dia pun panggil Abdullah bin Huzafah. Panggil, menghadap raja. Raja kata, "Wahai Abdullah, kalau kamu nak selamat dan nak lepas, engkau kena bersetuju dengan satu syarat." Apakah syaratnya? Engkau hendaklah keluar daripada Islam, masuk agama kami, Kristian. Abdullah kata, "Oh, taubatlah, takkan buat lagu tu. Takkan buat punya. Kalau kau tak buat, kau nampak?" Dia pun tunjukkan ada satu kuali besar, macam tuan-tuan punya nak buat apa, bubur lambuk tu, lagi besar apa tu. Okey, pegawai-pegawai, dia kata, hidupkan api. Dia pun hidupkan api, dalam tu ada minyak. Bukan air, minyak. Bila dah menggelegak tu tuan-tuan, dah menggelegak tu, Abdullah, kalau kau tak mau keluar daripada Islam, masuk Kristian, aku akan arahkan, dilontarkan seorang daripada tentera kamu ke dalam itu. Setuju nak keluar Islam? Oh, tak setuju. Ambil seorang tabi'in, lontar sungguh. Digambarkan terus kulit dan daging dikecut macam masak ayam, tuan-tuan. Mati di dalam kuali tersebut. Sekarang Abdullah, aku bagi kau balik ke lokap, fikir. Balik ke lokap, lepas ni giliran kau. Hantar ke lokap. Raja Rom dimaklumkan oleh tenteranya. Dia kata dia nampak Abdullah bin Huzafah menangis. Maka tentera pun kata pada Raja, "Raja, nampak gaya kita sudah berjaya. Abdullah menangis, dia takut." Bagus, panggil dia keluar. Panggil Abdullah bin Huzafah menghadap raja balik. Sekarang raja tanya, "Abdullah, nampaknya kau menangis, kau takut? Ya? Setuju tak kau nak keluar daripada Islam dan masuk agama kami?" "Oh, tak." Tak mau pula. Tadi duk nangis apa? "Aku menangis bukan kerana takut akan dilontarkan ke dalam kawah minyak itu, tapi aku menangis kerana mengenangkan sekejap lagi nyawaku yang satu ini akan melayang pada jalan Allah. Tapi malangnya aku hanya ada satu nyawa. Aku inginkan kalau aku ada nyawa sebanyak rambutku ini, supaya boleh kau lontarkan sebanyak rambut aku, mati berkali-kali kerana Allah." Masya Allah, tuan-tuan. Dia bukan takut nak mati, dia tak seronok sekali dia dapat mati pada jalan Allah. Kejap tu lah geleng kepala Datuk Raja Rom ni, tuan-tuan. Oh, inilah yang diceritakan legendary punya hebatnya companions of the prophets. Selepas itu dia ugut, masih tak berjaya, kali ni raja pula jadi lembut hati. Tu dia hebat dia, tuan. Sahabat Nabi ni, raja pun nak rasa ini hebat betul dia punya, hebat orang. Lalu raja dengan segera pula menawarkan satu perkara yang lain. Dia kata, "Abdullah, okeylah, kau tak payah keluar daripada agama kau, tapi aku ada syarat. Aku silap tuan-tuan, kena keluar juga, tapi kali ni
aku akan beri kau ganjaran. Kalau kau keluar agama kau, aku akan kawinkan kau dengan anak aku, dan aku akan berikan separuh daripada harta aku kepada kau. Oh, macam tuan-tuan, bagus tak tawaran tu? Raja Rom akan berikan separuh, bukan beri harta je, beri anak perempuan dia jadi prince. Maka Abdullah tolak mentah-mentah. Hebatnya tuan-tuan. Lalu akhirnya Raja Rom mengalah. Lalu dia kata, ginilah, aku minta kau satu je kali ni. Okeylah, kau tak payah keluar daripada agama kau, aku minta kau satu je. Ini maknanya dia dah rasa takjub dengan kehebatan Abdullah bin Hudzafah. Lalu dia inginkan dapat sesuatu aura kehebatan sahabat. Kau sanggup tak cium kepala aku? Pula dah. Tadi sibuk nak suruh murtad, tadi sibuk nak suruh keluar daripada Islam, kali sibuk suruh cium kepala dia pula. Maka Abdullah kata, okey, tapi dengan satu syarat. Oh, itu hebatnya tentera Islam. Apa pula engkau nak? Kalau aku cium, kau sanggup bebaskan kami semua, saya dan juga seluruh tentera yang ditawan, aku boleh cium. Raja Rom kata, okey. Lalu Abdullah pun mencium kepada Raja Rom, dan Raja Rom membebaskan semuanya. Bila mereka pulang ke Madinah, cerita tersebar. Umar Al-Khattab pun berkata, menjadi keperluan dan kewajipanlah semua orang Islam mencium kepada Abu Hudzafah, dan aku akan memulakan ciuman yang pertama kepadanya. Tuan-tuan tengok, inilah dia tuan-tuan, orang yang nampak azab seumpama berada depan mata, lalu tak berani nak sentuh, dan nampak syurga seolah-olah depan mata, nak tinggal langkah je lagi tuan-tuan. Ya, walaupun Nabi dah wafat ketika waktu Abdullah bin Hudzafah, tengok betapa hebatnya mereka ini. Bayangkan Huzaifah seorang lagi, ya, ketika mana dia pungut cukai tuan-tuan, pungut cukai daripada orang-orang kafir, ambil jizyah. Lalu orang Yahudi dengan segera bercakap pada dia, Huzaifah, kau sudi tak aku bagi kau ni sebagai jizyah, cukai, sambil-sambil aku berikan kau, ini hadiah, kau ambil untuk kau. Huzaifah pun kata, adapun ini aku ambil sebab ini duit jizyah. Adapun yang kau nak beri itu, innahu suhs, itu duit kotor. Nahnu la na'khudhu, kami takkan ambil duit ini. Ya. Lalu orang Yahudi dengan segera memuji, lalu berkata, bihadza qamatis samai wal ard, dengan sebab sifat inilah yang ada pada orang Islam, dunia, langit dan bumi masih teguh berdiri seperti sedia kala. Orang kafir pun tahu tuan-tuan, bila kita berjaya membawakan akidah yang mantap, semuanya akan berada pada order yang betul. Tapi bila mana kita punya keyakinan pada akhirat luntur, ketika itu habis tuan-tuan. Ya. Semalam dalam Facebook saya, tuan-tuan dialu-alukan untuk menyertai Facebook saya. Di Facebook lah, okay, Zahrudin.net, dia punya Facebook tu. Malam saya beritahu satu kata-kata hikmah, ya. Keletihan bagi orang yang buat kebaikan akan hilang tuan-tuan, tetapi pahalanya berterusan. Kenikmatan dan keseronokan orang yang buat dosa juga akan hilang, tetapi dosanya berterusan. So masa tu kita nak betul. Ya, orang buat dosa memang ada sedap masa dia buat dosa itu. Ya, memang ada sedap. Tuan-tuan bayangkan, saya jumpa beberapa orang doktor. Dia beritahu, bila sibuk dan heboh kisah tentang perempuan-perempuan yang lahirkan anak luar nikah, lalu buang anak. Baca tak cerita-cerita ni? Pemudi-pemudi yang lahirkan anak luar nikah di dalam tandas, ya, secara senyap-senyap. Bila kita ni ada isteri ni, kita tengok isteri kita bersalin, ya Allah, macam mana boleh lahir dalam tandas? Asal macam tak tahu. Betul tak?
Kan? Tuan-tuan, yang di isteri dia kan? Kan? Kalau bawa pergi jumpa doktor macam mana? 1 sentimeter, oh belum tahan, oh tengah sakit. 2 sentimeter, 3 sentimeter. Apa benda sentimeter tu? Nggak pandai fikir tu. Menunggu setiap sentimeter tu punyalah menderita. Tapi kita boleh baca ada budak-budak yang lahir nak nikah dalam toilet, terkeluar macam berak. Tuan-tuan bro, apa cerita ni? Maka saya pun tanyalah beberapa orang doktor. Doktor-doktor ni kata, rupanya tuan-tuan, Allah nak bagikan istidraj. Istidraj ni benda luar biasa yang dikenakan kepada ahli maksiat untuk biarkan dia terus maksiat. Orang-orang yang begini rupanya betul-betul budak-budak yang lahir dan nikah ni, bila dia lahirkan anak, tak sakit. Tak sakit. Dia tak sakit macam orang yang nak lahirkan anak daripada pernikahan yang sahih. Patutlah tak bertobat-tobat, masuk Rautatul Sakinah pun lari ada sebahagian agaknya lah. Itu Rautatul Sakinah. Ikram punya tu lah. Kat mu ada? Belum buat lagi. Kita harapkan Rautatul Sakinah dia dapat tutup tuan-tuan. Cepat pula ni. Dah tak ada orang zina, tutup lah. Jadi dia akan ada selagi mana ada zina-zina, ada anak luar nikah dan seumpamanya memerlukan bantuan. Ya. Jadi tuan-tuan, Allah bagikan dia istidraj, sanastadrijuhum. Allah sebut dalam Quran, kami akan berikan dia perkara luar biasa. Ini sebablah kalau tengok kenapa orang bukan Islam ni, orang Cina ke, bukan orang Cina ada Islam orang bukan Islam lah. Orang bukan Islam daripada bangsa Cina ke bangsa India, nampak mereka ni buat jahat, bagi rasuah, curi-curi, tipu-tipu, tapi makin kaya nampak Ustaz. Kita ni yang halal belakang ni, Allah rumah nak buat renovation sikit pun sakit semacam. Nak tukar kereta daripada Protowira kepada Proto Perdana pun memerlukan 15 tahun Ustaz. Dia 2 bulan dia boleh tukar dah. Itulah dia istidraj tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita nak ulang balik sekarang ni. Itulah dia Abdullah bin Huzaifah, kehebatan para sahabat kerana akidah mereka yang mantap dan kental. Tanpa kita sedar rupanya kita dah 1 jam. Dan saya kena balik pukul 11 lah. Tuan-tuan pun nak balik juga, saya pun nak balik juga. Okey. Nak bagi ruang soal jawab pula kan. Jadi kita akan berhenti 10:30. Ada 10 minit. Ya. 7 minit. Jadi akidah yang mantap ni apa lagi tuan-tuan? Akidah yang mantap ni akan tergugat kalau kita meyakini benda yang bukan-bukan. Contoh apa? Nak kena beritahu tuan-tuan. Sebab benda akidah ni kalau rosak tuan-tuan, bahaya. Solat kita bermasalah, sedekah kita masalah, haji kita masalah, selawat kita masalah, doa kita masalah, perarakan kita masalah. Masalah belaka sebab akidah yang salah. Contoh, orang pergi jumpa Tok Bomoh tuan-tuan. Orang Melayu banyak, saya tak tahu Tok Bomoh macam mana, tapi jangan jumpa Tok Bomoh tuan-tuan. Apa saja sakit, jangan jumpa Tok Bomoh yang menurun pakai entah apa-apa benda, pakai bahasa Perancis ke apa segala baca-baca. Haram hukum dia tuan-tuan. Nabi sangat duka cita dengan orang begini. Maka Nabi pun berkata, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nabi kata, sesiapa yang pergi jumpa Tok Bomoh, siapa-siapa yang pergi jumpa tukang tenung, lalu percaya dengan ramalan-ramalan ghaib mereka, lalu dia telah kufur dengan agama yang diturunkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi kalau ada bomoh-bomoh kat muar ni, kita kena buat sesuatu tuan-tuan untuk sedarkan masyarakat jangan pergi. Itu satu. Yang kedua, peringkat individu, jangan jadi bomoh. Ini jangan salahkan bomoh. Kita pun jangan jadi bomoh. Ada di antara kita jadi bomoh semi pro namanya. Kenapa? Sebab kita sendiri yang percaya, lalu kita beritahu pada anak kita, wahai anak, nak kahwin bila? Ayah nak kahwin bulan ni boleh? Bulan ni bulan Safar, mana boleh kahwin? Bawa bala nanti. Habis ayah. Kamu dah jadi bomoh dah. Sungguh.
Nabi kata at-tiyaratu syirkun, syirkun, syirkun 3 kali. Nabi kata sial menyial. Sial tu apa maksud dia? Bukan mesti cakap dia tak boleh kahwin pada bulan Safar, itu bulan sial. Bukan. Sial tu maksud dia kita yakin kalau buat akan berlaku bencana dan benda buruk dan benda negatif. Itu maksudnya kita menyialkan bulan. Kata Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pada bulan kita tak boleh kata mana-mana masa bawa sial, bawa kecelakaan, boleh bawa musibah kalau kita buat. Tak ada apa-apa masalah anak nak kahwin bulan apa pun, kecuali bulan yang kita tak sihat lah. Itu masalah sebab kita susah nak urus. Jangan percaya. Ada pula yang percaya kalau ada anak 2 orang nak kahwin sekaligus. Tak boleh. Mana boleh kahwin sekaligus pada 1 bulan? Mesti seorang aman, seorang tak aman. Jadi bomoh mak. Siapa yang tahu aman tak aman ni? Allah. Mana ada bentuk tertentu pada bulan? Allah kata dalam surah An-Naml ayat yang ke-135, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad kepada umat kamu, tak ada siapa di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib. Ghaib itu benda masa depan, benda nasib masa depan, kecuali Allah. Nabi pun tak tahu, kecuali Allah beritahu. Jangan jadi bomoh, tuan-tuan. Ya? Kemudian ada pula anak-anak yang baru lahir. Nak bagi dia ni jangan dikacau, kita letaklah gunting bawah tilam dia. Allah. Kenapa gunting? Supaya dia tidak diganggu. Apa pula lah gunting duk bawah tilam dan bantal budak dia, tuan-tuan. Ada tak percayaan ni kat Muar? Agak tak ada lah, tuan-tuan. Kat kawasan Selangor tu ada. Ya? Ada lagi apa lagi? Kalau pergi kubur jangan baca lama-lama dekat batu nisan tu nama tu nanti itu dan ini. Tak betul. Kalau pergi pantai jangan tengok ombak pantai yang hempas, nanti ilmu tu dihempas sekali. Tak ada, tuan-tuan. Jangan lalu bawa ampayan, nanti hafalan Quran hilang. Tak ada lah, tuan-tuan. Jangan apa lagi? Banyak lagi, tuan-tuan. Kalau rama-rama masuk rumah apa tanda, tuan-tuan? Karutnya, tuan-tuan. Apa pula? Kalau kartu masuk rumah tanda nak ribut tu betul juga. Rama-rama masuk rumah tak ada apa-apa tanda. Kalau ada orang nak datang, kalau ada orang SMS kata nak datang, itu tandanya orang nak datang. Itu betul lah. Itu betul lah. Tapi rama-rama apa pula yang dikaitkan dengan orang jauh nak datang lagi besar, lagi jauh, lagi besar, lagi jauh. Kalau buaya masuk rumah apa nak datang? Ini dia, tuan-tuan, yang kita kena faham. Ini semua ni memang nampak macam ringan, tapi berat. Bila dia sikit salah, dia dah berkumpul sebagai suatu kerosakan huraf. Dia rosak, rosak. Macam tadilah, baliknya roh. Jadi budak-budak pun takut, nak pergi kubur pun takut. Tak ada benda kat kubur tu, tuan-tuan, kecuali ada orang yang sedang kena azab dalam dia, yang bukan boleh kamu dengar pakai telinga kamu. Tak boleh. Tak dengar lah orang kena azab ni, kita masukkan CCTV dalam kubur ni. Tak ada benda, tuan-tuan. Dia dekat alam lain. Jasad tu mana nampak kat situ, tapi dia diazab di alam lain yang kita tak boleh nak CCTV kan. Ya? Baik. Itu akidah, tuan-tuan. Akidah. Ya? Jadi yang seterusnya kita kena betulkan dalam bentuk apa yang Nabi nak beritahu. Betulkan pendapatan kita, tuan-tuan. Ini sikit, 2-3 minit. Harta kita kena betul, tuan-tuan. Kalau tak betul harta kita, cara dapat, cara belanja, Masya Allah, doa kita tak makbul, tuan-tuan. Nabi beritahu ada seorang lelaki yang pergi musafir, angkat 2 tangan doa, ya Allah minta itu, minta ini. Allah tidak bagikan kemakbulan kerana dia makan dengan cara haram, minum dapat daripada duit haram, pakai barang haram, dibesarkan dengan duit haram. Maka bagaimana mungkin Allah boleh akan memakbulkan doa dia? Doa yang paling besar adalah solat. Bila solat tidak makbul, maka solat itu tidak membawa ketakwaan. Solat itu tidak membawa kejauhan daripada maksiat. Solat itu tidak membawa rasa keseronokan bila buat amal. Solat itu tidak akan rasa keseronokan dan kemampuan untuk jauh daripada dosa.
Malah bila solat itu tidak kuat dipasakkan dalam iman kita, dengar benda baik kita rasa jemu, bosan, tuan-tuan. Macamlah Allah kata, Allah sebut dalam Quran, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun. Apabila disebutkan nama Allah pada orang yang tidak beriman, hati mereka segera menjadi jemu, bosan. Dan apabila disebut selain daripada itu, hati mereka menjadi tidak semena-menanya menjadi gembira. Itu kan? Ya. Baik, jadi akhirnya macam mana kita nak betulkan bab harta kita? Yang pertama, wajiblah kita semua belajar apa itu dosa paling besar dalam bab harta, iaitulah riba. Ini memang saya tak sempat orang sekarang lah. Tapi tuan-tuan kenalah mulakan pencarian apakah itu dan sifatnya. Dan wajiblah menjauhi semua bank-bank konvensional. Apa maksud konvensional? Yang selain daripada bank-bank Islam yang ada dekat atas, kat muka bumi Malaysia dan Johor dan Muar ni, tuan-tuan tak boleh simpan duit dekat situ, kata Majlis Ulama Antarabangsa dan Majlis Fatwa Kebangsaan. Tuan-tuan tak boleh gunakan insurans konvensional, mesti pakai takaful saja. Dan pakai insurans, maka mereka telah jatuh dalam riba dan juga judi. Tak boleh simpan, buka akaun savings account di dalam bank-bank yang tidak ada namanya Islam, ataupun tidak memberitahu ini akaun simpanan wadiah atau mudarabah. Kalau tak ada nama-nama tu, itu semua ni akaun yang tidak halal di dalam Islam. Ya? Kalau ada saja, maka dosanya Nabi beritahu, innar riba, sesungguhnya dirhamu riba yakuluhur rajul, satu dirham riba sama dengan RM20. Riba yang kamu makan dosanya sama dengan berzina 36 kali. Ya Allah. So bila orang kita dah terlibat dengan riba begitu banyak, mereka seolah berzina beratus-ratus kali, nur di wajahnya hilang, nur di hatinya hilang, doanya tidak lagi makbul, kecualilah mereka yang cepat sedar lalu segera bertaubat. Ini yang kita nak daripada Maulidur Rasul ini. Segera kita bertaubat dan cari jalan, bukan hanya dengar ceramah, pergi berarak, berselawat, berzanji, kemudian kita kembali kepada rutin biasa kita. Kecuali rutin biasa itu sudah betul, tak ada masalah lah. Tapi kalau ada yang terkena saya sebut tadi, perlulah dengan segera dibetulkan. Ya, jadi saya rasa itulah saya kira yang mampu untuk saya kongsikan dalam waktu yang ada. Nak cerita banyak, tapi banyak-banyak dah terlampau lewat malam. Dan kita pun sama-sama ada had keletihan dan ada had yang masa yang kita mampu. Jadi dengan itu saya kira sekadar itu saja. Tetapi saya rasa kita masih ada peruntukan waktu beberapa minit untuk kita sediakan ruang soal jawab. Jadi saya serahkan kembali kepada saudara pengurusi macam mana nak handle soalan-soalan ni. Silakan.